Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Salawatullahi wa salam ala hadhan nabiy karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fafahamnaha Sulaiman wa kullam atayna hukma wa ilma. سخرنا مع داود الجبال يسبحن وتركنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا محمد صلى الله عليه أجمعين. اللهم ارزقنا فهما وحكمة والعقل وحظ برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، ارزقنا فهم النبيين والعلماء العاملين حزن المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi panjang umur kita dan memberi kesihatan kepada kita, yang mana kita dapat mengerjakan ibadah, dapat duduk dalam ketaatan kepada Allah. Ini suatu fadlullah, anugerah Allah, suatu anugerah Allah, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberi peluang kepada kita dalam mengerjakan ibadah untuk kita sentiasa menjadi hamba Allah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada malam ini kita sambung lagi kitab kita ini. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Dan jangan terpedaya engkau, kita ambil dekat, jangan terpedaya. Dan jangan terpedaya engkau dengan satu karamah yang zahir kepadamu, dan ingatkan olehmu kisah Syekh Bal'am. Dan jangan terpedaya engkau dengan banyak dunia dan banyak harta dan segala nikmat dunia yang datang kepadamu. Dan ingatlah olehmu kisah Qarun. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Di antara lagi dipesan oleh para ulama yang nakal daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata-kata para ulama. Jadi bila sebut hey anak Adam, hey orang alim, hey dalam kitab ini, pengajaran ini dia nakal daripada hadis-hadis Nabi sallam, para sahabat, para wali-waliullah, para ulama dan orang cerdik pandai. Ini dalam kitab ini. Dia menyatakan lagi, jangan terpedaya engkau. Jangan terpedaya engkau dengan suatu karamah yang zahir kepadamu, yang telah kita sebut dah sebelum ni sedikit. Jangan sekali kita terpedaya, sama ada terpedaya itu pada diri kita sendiri ataupun diri orang lain. Itu maksud terpedaya dengan suatu karamah yang zahir kepadamu, lebih-lebih lagi pada diri kita sendirilah, ataupun juga pada diri lain, seperti mana disebut dalam perbahasan ini, seperti disebut oleh Syekh iaitu Abu Yazid Al-Bustami, seorang waliullah Al-Azam. Dia menyatakan, jangan kamu terpedaya, iaitu sesuatu karamah yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada seseorang, selagi ia melanggarkan syariat Allah dan mengikut hawa nafsunya dan tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, jangan kamu terpedaya. Maksudnya, kalau sesuatu luar biasa berlaku pada seseorang, ataupun pada diri kita, na'udzubillah, sesuatu luar biasa, boleh terbang ke lil hawa, boleh terbang di atas udara ke, ataupun apa lagi, yang mana perkara tu sepatutnya pada adat kita mati, boleh jadi juga. Contohnya dia bawa kereta, bawa kenderaan ke, tiba-tiba dia bawa kenderaan, na'udzubillah min zalik, dia bawa motor, lori langgar dia ke, tak jadi apa-apa dia. Jangan terpedaya. Ataupun kita tengok kenderaan,
kita tengah bawa kenderaan, kita tengok orang accident berlanggar tu, tiba-tiba kereta dia tu kepek molek. Tapi dia tak jadi masalah pun. Dia buka pintu, keluar begitu saja, tak ada masalah. Tak ada sakit apa-apa tu. Maka jangan kamu terpedaya, kata para ulama. Sama ada perkara itu berlaku pada diri kita ataupun diri orang lain. Sama ada perkara itu berlaku di kalangan para ulama ataupun orang yang cerdik pandai dalam bidang ilmu agama, jangan kamu masih terpedaya lagi. Jangan kamu terpedaya. Yakni jangan kamu rasa hebat dia. Apa amalan awak? Amalan saya tu kadang-kadang jangan terpedaya. Hak yang boleh kita mengambil iktibar ataupun boleh kita ta'ajjub apa yang berlaku luar biasa pada dia ni, iaitu bila berlaku nampak dia boleh terbang ataupun perkara berlanggar ke apa ke, na'udzubillah, tiba-tiba dia tidak jadi apa-apa, yang boleh kita berasa hebatnya, subhanallah, masya-Allah, kita berasa ta'ajjub pada dia, ialah apabila dia melaksanakan segala syariat Allah dan dia meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Barulah kita berasa ta'ajub, barulah kita berasa hebat ni. Tu selagi kalau dia berlaku pada diri dia ni hak luar biasa, tak kiralah dia di kalangan ustaz ke, di kalangan para ulama, tok syekh ke, tok guru ke, tok mufti ke, tok qadi ke, tak kira siapa saja, kalau perkara berlaku luar biasa pada dia, boleh terbang ke, boleh lori nak langgar dia mengelak hebat, boleh begitu ke, na'udzubillah, maka kalau dia tidak mengikut syariat Allah, tidak mengikut perintah-perintah Allah, tidak meninggal segala larangan Allah, malah buat ibadah pada Allah, meninggal ibadah fardu, maka jangan terpedaya. Itu hanya tipu daya yang nak menguji seseorang. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, itulah suatu aqabah, itulah suatu bonggok-bonggok. Aqabah ni bonggok, ibarat kita lalu tepi jalan, ada bonggok tepi jalan, kita tak pergi laju, ada bonggok tepi jalan, kita jangan slow. Tak ada orang rosak kereta dia ataupun dia pun kereta dia ataupun jadi langgar apa ke, kat bonggok tu lari debu-debu. Tak ada, begitu jarang. Rosak habis. Tu ring kereta dia apa ke dalam enjin kereta dia tu. Biasa kat ni, kat bonggok di atas jalan tu, dia jalan slow je. Dia pun tak ada bonggok baru dia laju. Bonggok itulah dikatakan suatu aqabah dalam kita nak menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita nak mencari redha Allah dalam membuat ibadah pada Allah, dia akan mari aqabah tu, ranjau-ranjau, tipu daya. Berasa aku pandai, berasa aku banyak ilmu, berasa aku bijak, aku alim, aku hebat, rajin ibadah, rajin ni soleh dan sebagainya. Itulah tipu daya. Perkara itu tidak berlaku pada diri kita. Kalau tidak berlaku pada diri kita, dia akan berlaku juga pada diri orang lain. Kadang-kadang diri kita ni tak ada dah aqabah, ranjau, bonggok-bonggok tu, kita boleh lalu comel ibadah kita kepada Allah. Tiba-tiba mari aqabah itu melalui orang lain, berlaku luar biasa saja pada orang lain. Contohnya, perkara itu berlaku pada orang, dia boleh hebat, rezeki dia murah ke, nisbah kekayaan dia ke, harta benda dia hebat, tapi dia malah buat ibadah. Lalu kita kata, hebat dia, surga lagi setara mana, mayang pun kadang mayang, ada mayang pun lewat kadang, tapi nisbah dunia hebat, luar biasa, atau perkara yang luar biasa berlaku pada dia tentang nikmat Allah ni. Maka jangan sama sekali kamu terpedaya. Itulah dikatakan aqabah, bonggok yang nak menghalang kamu dari ibadah pada Allah. Maksudnya kita kena berhati-hati dengan dia. Seperti mana kita berhati-hati dekat bonggok di atas jalan, kita lalu slow, berhati-hati. Kita tak lalu degung tu. Maka kalau kita lalu degung gitu punah. Maka ibarat begitulah. Kalau kita terpedaya dengan orang-orang yang diberi karamah ataupun ma'unah, seperti orang awam ni panggil ma'unah, orang jahat panggil sihir dan sebagainya, luar biasa pada dia ni, Nabi panggil mukjizat.
Para wali kekasih Allah panggil karamah, orang biasa, orang awam ni panggil ma'unah, pertolongan Allah luar biasa pada dia ni. Maka jangan terpedaya. Ini disebut sini, jangan terpedaya engkau dengan karamah yang zahir saja. Itu sebab kata Syekh iaitu Abu Yazid Al-Bustan, jangan kamu terpedaya dengan karamah. Mak tak kira lah karamah ke ma'unah ke berlaku pada seseorang yang luar biasa. Kamu tilik kepada syariat Allah. Macam mana dia melaksanakan syariat Allah, atau adakah dia meninggalkan syariat Allah, ataupun dia melaksanakan syariat Allah. Kamu tengok situ. Dan ingat olehmu kisah Syekh Bal'am Ibn Ba'ura, yang mana kita telah cerita dah bagaimana Syekh Bal'am Ibn Ba'ura, tipu daya Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri kepada dia. Hebat, orang alim, tok syekh, tok guru, lalil hijab bid-du'a, doa saja dia, ulama menyatakan dia baru nak akad saja Allah sudah makbul doa dia. Ni hebat, waliullah, seorang tu'u, seorang tok syekh, orang alim besar di zaman Nabi Allah Musa AS. Tapi apa berlaku pada dia? Ini disebabkan dia terpedaya dengan doa dia mustajabah. Banyaklah kisah dia terpedaya dengan sebab dunia, habuan dunia tu. Lalu dia berdoa sesuatu yang buruk kepada Nabi Musa AS, sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala melaknat dia. Sehingga Allah melaknat dalam surah Al-A'raf, iaitu orang yang menjualkan dunia dengan, orang yang menjualkan akhirat dengan kehidupan yang kehidupan dunia yang sedikit. Allah menjadikan lisanul kad seperti lidah di anjing. Maknanya lidah dia ibarat menjelai. Maknanya itulah bergambarannya. Dan kisah itu memang berlaku sungguh pada Syekh Bal'am Ibn Ba'ura ketika dia naik di atas bukit. Dikatakan dalam 10 kaki bukit itu, dia berdoa kepada Nabi Musa dan pengikut Nabi Musa dalam 70,000 orang, iaitu Bani Israel. Lalu doa, ya Allah, balakanlah kepada kaumku. Kaum dia kata, hei Syekh, buat apa doa tu? Allah pusingkan lidah dia, dia salah doa. Tapi kaum dia tak jadi apa ketika itu. Tapi kesudahan dia, kaum dia dilaknat Allah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu Allah Ta'ala membuat lidah dia tu jadi panjang, jelai je. Sebab itulah menunjukkan bahawasanya ibarat orang yang mengejarkan kehidupan dunia, yang meninggalkan urusan akhirat, Allah membuat ke dia seperti anjing. Lidah anjing ni lidah dia jelai semua. Sebab nisbah dia lapar semua. Sebab tu dalam tata buku bahasa Malaysia zaman budak-budak sekolah dulu, dia walau ke katung kadang-kadang bagi budak-budak faham. Sifat anjing ni adalah sifat tomok dia, kita tengok. Dia buat gambar dulu lah. Sekolah data ketakuan dulu ada buku sekolah budak tu, iaitu dia buat gambar jangan jadi seperti anjing sifat tomok. Yang mana dia nampak dia bawa tulang pada mulut dia tu, dia lalu tepi sungai, dia nampak tu tulang pula dalam sungai. Akhir sekali dia terjun, akhir sekali dia tenggelam, mapuh dalam air gitu. Itu di antaranya. Maka begitulah kisah Bal'am Ibn Ba'ura, disebabkan dia menjualkan kehidupan dunia yang sedikit, dia menjualkan kehidupan akhirat dengan dunia yang sedikit. Dan perkara itu berlaku luar biasa pada dia, karamah, menyebabkan dia berasa hebat dia, lalu Allah musnah dia. Na'udzubillah. Kisah dia cukup panjang. Dan jangan terpadaya engkau dengan banyak dunia dan banyak harta dan segala nikmat dunia yang datang kepada kamu. Ingatkan olehmu akan kisah Qarun. Pula dah. Ini di antara disebut oleh para ulama, yang mana disebut jangan sekali terpedaya dengan banyak dunia yang Allah kurnia kepada kita. Jangan berasa sombong, jangan berasa angkuh sombong bila Allah mengurniakan banyak harta dan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tak kiralah nikmat dunia ni sama ada bentuk harta ke, bentuk iaitu kesihatan kita, bentuk ilmu kita ni, Allah beri banyak. Dengan nikmat ini
jangan terpedaya. Seperti mana berlaku kepada kisah Qarun, bagaimana tu Allah Subhanahu Wa Taala beri sedikit nikmat pada dia. Asal-asalnya Qarun ni semayang berjemaah semua. Tu dia pergi jumpa Nabi Musa, wahai Musa. Tu dia kata, tolong doa kepada aku. Dia ni sepupu Nabi Musa. Tolong doa kepada aku supaya aku ni rajin ibadah, supaya aku ni jadi orang kaya, supaya aku ni lebih kuat lagi ibadah. Nabi Musa kata, tak boleh. Biar Allah sendiri yang memberi kepada kamu. Kamu minta dengan Allah, sesuatu kekayaan itu tidak salah. Kamu mintalah dengan Allah, dan kamu minta dengan Allah supaya kekayaan itu tidak melalai kamu daripada ibadah pada Allah. Nabi Musa pesan, dah banyaklah kisah dia. Nabi Musa pesan begini. Dia kata, tak apa, mu doa dulu kat aku, wahai Musa. Sepupu dia bercakap dengan Nabi Musa ni. Lalu Nabi Musa pun doalah pada dia. Tu mula-mula hak yang istiqamah sembahyang berjemaah semua ni, Qarun ni, Nabi Musa tengok dah, perhati dah, tak ada dah ni. Nampak biasa ada semua. Nampak kau mula-mula nampak jadi semula-mula hak tak jadi dengan dunia yang kaya ni. Asal-asal sembahyang awal, panggil sembahyang di awal waktu semua. Sembahyang ni Qarun ni, sembahyang takbir ula bersama imam semua. Nabi Musa tengok, kau masbuk ni. Masbuk satu rakaat ni ada ulama bahalah. Kadang-kadang tu imam tahiyat akhir dah dia umari. Ni Qarun ni, sehinggalah bila lama-lama Allah beri kekayaan demi kekayaan pada dia, menyebabkan dia tinggal dah sembahyang berjemaah, dia tinggal ibadah ni. Bahkan lawang pula Nabi Musa. Ni na'udzubillah min zalik. Ini disebabkan dia terpedaya dengan banyaknya dunia dia. Dia tengok Nabi Musa ni ada apa. Nabi Musa tu pesuruh Allah, utusan Allah. Tapi apa yang ada pada Nabi Musa? Bahkan dia hina pula, mempelekeh Nabi Musa dan pengikut-pengikut Nabi Musa AS. Tengok apa yang Allah Subhanahu Wa Taala bala pada dia. Dengan harta dia ditenggelam, sehasta tu. Itu kisah yang panjang Nabi Qarun. Sebab itulah dalam kitab ini disebut, jangan sesekali kita terpedaya dengan banyaknya harta dan segala nikmat dunia yang datang kepada kamu, kata para ulama. Jika Allah mengurniakan kepada kita banyak harta, banyaknya kenikmatan dunia yang sampai kepada kita, maka usahalah untuk kembali kepada bersyukur pada Allah. Dan kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, amat rugi jika seseorang itu diberi panjang umurnya, diberi berbagai-bagai nikmat Allah Ta'ala kepada dia, tetapi dia tidak termasuk dalam golongan al-mufarridun, iaitu az-zakirunallaha katsira, orang yang mengingati Allah akan sebagai ingatan yang banyak. Seperti mana hadis diriwayatkan oleh Abdullah ibn Bushra menceritakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabaqal mufarridun, puak-puak mufarridun sudah mendahulu kita. Para sahabat bertanya, wama sabaqal mufarridun, siapa itu puak-puak mufarridun ya Rasulullah? Rasulullah menyatakan, al-musta'zauna fi dzikrillah azza wa jalla yad'u athqalakum wa ya'tina yaumal qiyamati khifafan, kata Rasulullah SAW. Al-mufarridun ialah orang-orang yang asyik berzikir pada Allah, yang mana zikir itu dapat mengingatkan bebannya, dan bila pada hari kiamat kelak zikir itu akan datang untuk menolong dia, yakni mengingatkan beban dia pada hari kiamat kelak. Maka berpandukan kepada hadis itulah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, bahkan Al-Imam iaitu Suyuti, Al-Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala, iaitu maka dalam kitab Sabaqah Safiyahnya juga ada menyatakan bahawasanya Nabi SAW menyatakan amat rugi, iaitu berpandu pada hari itu, amat rugi jika Allah memberi kita berbagai-bagai nikmat, bentuk harta, bentuk kesihatan, bentuk keturunan, bentuk ilmu,
bentuk berbagai-bagai lagi nikmat Allah beri pada kita, maka amat rugi kalau kita tidak usaha masuk dalam golongan al-mufarridun, iaitu puak mufarridun tidak lain tidak bukan ialah mereka yang asyik berzikir pada Allah, ataupun dalam hadis yang lain disebut oleh Rasulullah SAW ialah golongan az-zakirunallaha katsira, orang yang mengingati Allah akan sebagai ingatan yang banyak. Amat rugi. Sebab itulah bila Allah beri harta banyak kepada kita, nikmat kepada kita, jangan berasa sombong sama sekali. Sentiasa tawaduk, sentiasa rendah diri. Jangan membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Kerana itu semua anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tidak lain tidak bukan untuk kita menjadi hamba yang syakirin, hamba yang bersyukur, masuk golongan yang syukur. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan Al-Quran, wa qalilum min ibadiyasy syakun, sedikit saja hamba-Ku orang-orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan begitu banyak hamba-hamba-Ku yang diberi nikmat oleh Allah, tetapi sedikit saja bersyukur pada Allah, bahkan bersombong angkuh waktu banyak. Nauzubillah min zalik. Itu sebab nikmat ini suatu perhiasan. Nikmat ini suatu perhiasan. Perhiasan itu jika tidak dikawal, mudah kita terpedaya, berasa sombong, berasa lebih nak lebih pada orang lebih daripada kita tak boleh, orang lebih daripada kita sakit hati, kita deki, benci tengok orang lebih daripada kita, nisbah harta, nisbah apa lagi, na'udzubillah min zalik. Jangan sama sekali. Kerana kalau seseorang itu terpedaya dengan banyaknya harta dan sombong angkuh ini, maka ingatlah kisah bagaimana kisah Qarun. Itu disebut dalam kitab ini. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, jangan terpedaya engkau dengan banyaknya ilmu dan banyaknya ibadahmu dan dengan banyak muridmu, dan ingat olehmu akan kisah Syekh Barsisa, padahal baginya 60,000 muridnya yang berjalan mereka itu di dalam hawa dengan berkat Syekh Barsisa. Dan adalah ia Syekh Barsisa itu terlebih banyak berbuat ibadah pada Allah daripada segala manusia yang semasa, hingga tercenganglah segala malaikat daripada melihat ibadah mereka itu. Syekh Barsisa kemudian maka mati kafir, na'udzubillah min zalik, dan keluarlah olehmu, qala musannif rahimahullahu ta'ala. Dan di antara lagi ingatan yang disebut oleh ulama dalam kitab ini, ingatlah olehmu, yakni jangan terpedaya engkau dengan banyaknya ilmu. Jangan sama sekali kita terpedaya dengan banyak ilmu. Walaupun kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit sebanyak ilmu, maka rasakanlah pada diri kita ini suatu ilmu yang tidak cukup semua. Al-Imam An-Nawawi mengajar kepada muridnya supaya menggelar kepada kita ni tulab, orang-orang alim, orang-orang yang mempunyai ilmu, sentiasa gelar pada diri dia tulab, orang pelajar-pelajar. Jangan duk rasa pandai bijak dalam ilmu begini, ataupun mempelekehkan orang, tahu sedikit ilmu mempelekehkan orang. Jangan mempelajari suatu hukum mempelekehkan orang, jangan sama sekali. Jangan terpedaya dengan banyak ilmu dan banyak ibadah. Jangan rasa banyak ibadah, rajin ibadah, aku sembahyang hebat begini, sembahyang tahajud, sembahyang witir, sembahyang tasbih, sembahyang ni. Jangan sama sekali terpedaya dengan banyak ibadah kita pada Allah dan dengan banyak muridmu. Jangan terpedaya dengan banyak murid. Orang dengar, kalau dia seorang guru, banyak murid dia ni, ramai pengikut dia ni, jangan terpedaya sama sekali. Sebab apa? Ingatlah olehmu akan kisah Syekh Barsisa, padahal baginya 60,000 murid yang berjalan mereka itu di dalam hawa. 60,000 ni Syekh Barsisa ni, iaitu dia ni Syekh Barsisa ni, 60,000 murid dia ni boleh berjalan di atas hawa, boleh terbang. Syekh Barsisa ni anak murid dia hebat,
Sebab berkat Syekh ni, berkat Syekh Barsisa ni, siapa anak murid dia boleh terbang. Sedaplah terbang ni. Orang lain ni masalah dia nak buat terbang macam-macam, dia buat terbang beginilah dengan payung terjun begini, macam-macam jenis nak bagi terbang. Buat angin daripada tayar, macam-macam jenis, api keluar, macam-macam bentuk. Tu Allah beri ni, orang panggil kehebatan Allah beri kepada hamba-Nya ni, kekasih-kekasih Allah lebih hebat daripada hak teknologi canggih hak zaman sekarang lagi. Hebat lagi. Apa yang berlaku pada iaitu zaman Nabi Allah Musa Sulaiman AS. Boleh pindah istana Balqis, seorang waliullah hebat. Tu Allah iaitu ilmu Allah mengatasi segala-galanya. Manusia kena buat ni, buat terbang, kena ada ni, kena ada ni. Allah boleh buat terbang manusia dengan pertolongan Allah, keizinan Allah. Tengok Allah buat terbang 60,000 murid Syekh Barsisa boleh terbang di atas langit. Sedaplah. Boleh terbang. Kalau kita tengok zaman sekarang ni, zaman kata ulama kata, kalau zaman sekarang ni kalau berlaku manusia boleh terbang, sebab zaman kedudukan kita ni zaman fitnah, zaman hizwatul fiqh, serangan fikiran zaman sekarang ni. Kalau Allah Ta'ala takdirkan manusia boleh terbang sekarang ni, nampak sekarang ni lebih ramai manusia sesat. Itu setengah kata Tok Guru lah. Tok Guru duk sebut, saya ingat Tuan Guru Haji Rahim sendirilah, arwah Tuan Guru Haji Rahim yang saya mengaji kitab dengan dia ni, dia kata kalau zaman sekarang ni kalau berlaku, saya rasa manusia lebih ramai yang sesat. Sebab dengan Allah beri, dengan teknologi yang canggih-canggih hari ni, dengan dunia yang canggih begini-begini, hak tu pun dah akan nak manusia terpedaya dah mempermainkan hukum Allah, buat panggil, buat senda-senda begitu saja perintah Allah begini. Orang-orang nak beramal dengan Islam begini, buat belekeh begitu saja. Sebab dia tahu dengan hak yang dia canggih berlaku pada diri dia ni, dengan teknologi dalam alam ni, dia tengok hebat lagi hak ni. Tak payah Islam gini-gini, sebab tu dia pelekeh. Dia kata tak payah Islam kuat, banyak lagi. Kalulah Allah menunjuk kepada seorang anak murid, kepada Tok Guru ke Tok Syekh ke hak zaman sekarang ni, boleh terbang. Ramai orang terpedaya, ramai orang pakat nak berguru dengan seorang guru, dengan Tok Guru ke tak kira siapa saja, orang-orang yang baik, ramai. Tapi Allah menunjukkan sejarah berlaku di zaman Syekh Syekh Bal'am Ibn Ba'ura ni. Tu yang mana anak murid dia boleh terbang, menyebabkan akhir sekali dia kufur, disebabkan dia terpedaya. Dia panggil terpedaya dengan maksiat yang telah kita cerita dah, bagaimana Syekh Barsisa ni dia disesatkan oleh syaitan syabab, syaitan yang berupa manusia, syaitan yang rupa manusia. Syaitan ni seorang pemuda, dia tengok Syekh Barsisa ni rajin buat ibadah, anak murid ramai terbang di atas hawa, di atas udara. Dia kata tak tahan aku tengok lagu ni Syekh Barsisa ni. Akhir sekali dia nak jadi anak murid kepada Syekh Barsisa. Dia kata, Syekh, boleh dah aku nak jadi anak murid kamu, sebab aku tengok kamu ni hebat, iaitu ilmu kamu hebat, ibadah kamu hebat ni. Jadi Syekh Barsisa ni dia terpedaya dengan pujian yang syabab seorang pemuda ni adalah syaitan. Syaitan kata aku nak berguru denganmu, aku tengok ibadat kamu ni hebat, ilmu mu banyak, anak murid mu hebat, boleh terbang begini. Jadi Syekh Barsisa ni dia terpedaya. Dia kata dah tak apalah, orang duk puji dia, orang duk akak dia kau sombong. Ni Syekh Barsisa, na'udzubillah min zalik. Menyebabkan Syekh Barsisa ni, iaitu syaitan ini, dia pun jadi murid. Dia masuklah madrasah Syekh Barsisa. Dia masuk madrasah Syekh Barsisa tu, iaitu dia berguru. Lalu dia mempersembahkan ibadah banyak. Syaitan tahu dah Syekh Barsisa ni dia banyak ilmu, lepas tu dia rajin buat ibadat pula ni.
Syaitan persembahkan banyak ibadah. Syaitan pun tak tidur malam tu, syaitan buat ibadah, sembahyang tahajud, semaya tu. Syekh Barsisa pun lalu tengok kat musalla, tengok ni seorang pemuda ni, padahal syaitan menyamar. Itu rajin ni anak murid aku ni. Haloh aku ni, aku rasa rajin dah ibadat ni. Sebab dia, orang panggil dia terpedaya dengan ibadah ni. Sepatutnya dia banyak ibadah, dia kembali pada Allah. Dia tengok seorang orang rajin ibadah, dia kembali pada Allah. Tapi dia pergi tanya kepada pemuda ni, wahai pemuda, wahai anak murid akulah, jadi anak murid dah. Dia kata, hebat, aku takjub tengok muat ibadahnya macam mana. Hebat banyak ibadah kamu ni. Siapa aku dah boleh buat setara ni. Dia syaitan pun tak apa, syekh banyak lagi ibadah. Syekh nak murid, murid ramai, orang alim lagi begini. Tok Syekh kata, Syekh Barsisa kata, khabar dah, nak tahu dah, jangan tawaduk dengan syaitan, ibarat begitulah. Seolah jangan buat tawaduk sangat. Syaitan dia pandai, dia buat Tok Syekh banyak lagi ibadah. Padahal dia nak menipu daya Tok Syekh ni. Tu Syekh ni. Sekali syaitan kata, ginilah Tok Syekh, saya ni tak banyak ibadat mana, cuma saya ada keinsapan tu. Ada keinsapan tu penting. Insapan tu apa? Dia kata Tok Syekh kena buat maksiat. Tu Tok Syekh kena buat maksiat. Bila kita buat maksiat ni, kita bertaubat pada Allah, jadi sedap. Tu ni syaitan ni duk nipu orang ni. Ni adalah kadang-kadang orang jenis begitu. Dia kata, tak apa, kita buat maksiat, kita taubat pada Allah. Allah innallaha ghafurur rahim. Allah ni Maha Pengampun, Maha Pengasih kan. Tak apa, kita buat maksiat, kita taubat balik. Ni ada orang ni jenis hak begini, hak ni jenis orang cakap begini, orang ni masuk perangkap syaitan dah. Ni syaitan dia suruh Syekh Barsisa buat maksiat. Dia kata gini, Syekh, iaitu Tok Syekh bunuh orang lah. Bunuh orang tak boleh, haram. Haza haram, haza haramun, itu adalah haram. Dah kalau Tok Syekh tak mau bunuh orang, ginilah Tok Syekh. Tok Syekh supaya sedap buat ibadat. Dia ajar Tok Syekh supaya iaitu minum arak. Tak apa, dia mula dia ajar bunuh orang. Lepas bunuh orang dia suruh zina. Tok Syekh tolak belaka, tak boleh. Syekh Barsisa tolak belaka. Dia kata beginilah Tok Syekh, kalau Tok Syekh tak boleh nak buat begini, buat suatu maksiat yang tidak kait dengan orang, di kita seorang je. Sedap kita buat ibadat, orang lain tak tahu. Apa hokmu cadangan kamu? Tok Syekh minum arak, minum seorang, mabuk seorang, tak apa, tak kait dengan orang. Tu sehinggalah dicerita dalam kitab Qisasul Auliya, kisah yang panjang, dan dikatakan sebagai kisah-kisah orang-orang wali-wali Allah terpedaya dulu, ialah yang mana mereka ini diberi minum arak, mereka pun tak boleh, akhir sekali dia minum arak. Bila minum arak, dia pun buat mari perempuan Bani Israel hok comel leteng. Bila mabuk, maka berzina lah. Bila berzina, dikabar ke Tok Syekh, ni perempuan ini dia mengandung dah. Kalau Tok Syekh tak bunuh dia, ni malu muka Tok Syekh ni, anak murid ramai Tok Guru Tok Syekh. Ni hebat ni. Orang tahu gigi jatuh muka air muka Tok Syekh ni. Betul juga dia kata. Alah sekali dia bunuh. Bunuh perempuan Bani Israel hok comel, hok mengandung anak dia tu. Tu. Jadi sebab apa? Situ menunjukkan para ulama mengambil ibrah, pengajaran banyak kepada Syekh Barsisa ini. Antara disebabkan dia ini minum arak. Arak merupakan ibu segala dosa-dosa, menyebabkan hak tak mau bunuh jadi bunuh, hak tak mau berzina jadi berzina, semua bahan belaka. Ni arak. Sebab tu Islam haram minum arak ni, jangan sama sekali. Tu orang yang membawa arak haram, orang menjual arak haram, iaitu haram. Dan orang yang iaitu menuluskan arak ini pun haram hukumnya. Itu di antaranya. Jadi menyebabkan Syekh Barsisa ni mati dalam kafir, na'udzubillah min zalik.
Dah dia bunuh orang lepas tu, akhir sekali dia mati dalam kekufuran, na'udzubillah, seperti mana disebut di sini, mati kafir, na'udzubillah min zalik. Sebab pada zaman dia tu, seperti mana juga nakal kita ini, hingga tercengang segala malaikat. Malaikat takjub. Malaikat ni kita ni kalau kita buat ibadah lebih hebat, kita buat ikhlas pada Allah, ibadat ni, Allah malaikat. Malaikat ni dia sentiasa buat ibadah pada Allah, dia tidak pernah membuat dosa. Tetapi bagi dia ada akal, dia tidak ada nafsu. Tapi manusia ni ada nafsu dan akal. Tetapi kalau manusia tu rajin buat ibadah, lebih hebat daripada malaikat. Memang sebab tu malaikat tercengang. Malaikat rasa, takjub dia ni. Sebab apa? Sebab manusia diuji dengan nafsu. Diberi akal dan diberi nafsu. Tetapi kalau dia dapat kawal nafsu dia, menjadi nafsu tu ububiyah, menjadi perhambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menggunakan akal fikir hak mana yang buruk, yang mana menambahkan dekat dengan Allah, hak mana yang menyebabkan seseorang itu jauh dengan Allah, akal ni. Kalau dia boleh jaga, dia dapat buat ibadah, dia boleh hebat di kalangan para malaikat. Malaikat dia tak ada nafsu. Itu sebab itu malaikat ni dia takjub. Sebab tu malaikat dalam sebuah asar menceritakan bahawasanya bila seseorang itu selalu berbuat ibadah pada Allah, hak fadilat besar-besar, contohnya sembahyang berjemaah lah kita kata, sembahyang berjemaah ataupun menunggu ibadah kepada ibadah lain. Al-malaikatu musalla, al-malaikatu iaitu tusalli ala ahadikum, yang mana malaikat meminta, iaitu berdoa, berselawat, yakni meminta Allah menurut rahmat kepada seseorang, yang mana seseorang itu di dalam sembahyang, menunggukan sembahyang, lam yuhaddith, sehingga dia tidak berhadas. Malaikat doa apa? Kul Allah ya Rabbi irham li fulanin, irfil li fulani, wahai Tuhanku, berilah rahmat kepada dia ni, berilah keampunan pada dia ni, wahai Tuhan. Itu Allah, itu malaikat tu. Malaikat dia berdoa gitu kepada seseorang hamba Allah yang iaitu yang rajin buat ibadah kepada Allah. Sebab apa? Sebab dia takjub. Dia takjub seseorang hamba tu rajin ibadah kepada Allah. Sebab itulah dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, malaikat ila sama, malaikat daripada langit tu, fauqa ila sama ila al-ardi dunya, dia melihat bumi dunia ini daripada langit tu, dia lihat itu kamathalin nujum, seperti bintang-bintang, kamathalil yanzuru ila nas kan nujum, seperti manusia melihat bintang. Kita malam-malam ni, malam-malam ada hujan, kita tengok atas langit, misal kata kita tengok bintang-bintang, banyak bintang begini, kelip-kelip kali comel, ada campur dengan satelit lagi orang atas langit tu. Maka begitulah malaikat, dia lihat di bumi, dia lihat orang yang hadir sembahyang berjemaah, orang yang pergi di rumah-rumah Allah ni, dia nampak kelip-kelip gitulah, seperti mana-mana kita lihat bintang itu yang disebut oleh Rasulullah SAW, sebab dia takjub. Maka begitulah malaikat ni dia takjub melihat Syekh Barsisa ni buat ibadah begitu luar biasa. Akhir sekali mati kafir, tidak lain tidak bukan disebabkan dia tertipu daya dengan banyak ilmu, banyak ibadah kepada Allah, banyak murid, dia lupa itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah al-Imam Sayyidina Ali karramallahu wajhah menyatakan, ad-dunya darul bala, dunia ini adalah darul ujian. Hakikatnya dunia ini adalah negeri ujian. Mana kata ujian? Semua ujian. Orang yang susah ujian, orang yang sakit ujian, orang yang diberi nikmat Allah ujian, orang yang diberi ilmu ujian, orang yang diberi comel, handsome ujian, orang yang diberi harta ujian, orang yang diberi banyak harta ujian. Ujian belaka Allah beri ujian. Kadang-kadang kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, orang melihat ujian itu hanya sakit, miskin, susah, apa lagi, banyak lagi hak yang sifat manusia tak suka tu. Hak tu manusia tengok ujian. Sakit ujian, orang kata ujian. Jadi manusia dia suka melihat
perkara yang tidak disukai oleh diri dia ataupun dia orang lain, ialah sakit, susah, miskin, apa lagi, huduh, macam-macam lagi. Itu sebenarnya hakikatnya semua ujian. Allah beri handsome, ujian. Allah beri iaitu banyak harta, ujian. Allah nak melihat ke arah mana kamu belanjakan harta kamu bersyukur atau tidak. Allah memberi apa lagi, dan nisbah-nisbah nikmat yang lain. Sebab itulah bila seseorang itu diberi harta atau diberi banyak ilmu Allah, maka Allah nak melihat ke arah di mana harta itu dia gunakan dan ke arah mana ilmu yang dia amal atau tidak. Itu hakikatnya ujian belaka. Orang yang memandang tentang nikmat Allah sebagai ujian, sebagai ujian ini, kata Al-Imam Sayyidina Ali karramallahu wajhah, orang itu akan selamat. Orang itu akan selamat. Dia Allah Ta'ala beri sihat pada dia. Dia kata, ni ujian Allah ni, aku dah sedap juga ni. Allah beri sihat pada aku ni, malah buat ibadat. Ujian lah tu. Kalau Allah beri kesihatan, rajin buat ibadah, itu alhamdulillah. Itu bukan panggil ujian Allah, itu fadlul Allah. Allah beri kelebihan dah. Tapi kalau Allah beri kesihatan, malah buat ibadah pada Allah, jaga-jaga, itu ujian. Ujian Allah dah mencuba dia ke arah mana. Bila Allah cuba dia, Allah mendapati di rupa-rupanya dia ni hamba Allah yang berbohong pada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam hadis yang cukup panjang. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Dan keluar olehmu jalan hati akan kasih pada dunia, dan takut olehmu akan hilang ilmu dan amalmu yang telah engkau berlelah dan payah susah di dalam 4, 5, 6 tahun. Ingatlah olehmu akan kisah seorang laki-laki daripada kaum Bani Israel yang telah menghimpunkan 8 peti kitab hingga ni kita akan sambung baliklah. Dan keluar olehmu di dalam hatimu akan kasih pada dunia, dan takut olehmu akan hilang amalmu dan ilmumu. Kita berhenti di sini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ini menjadi manfaat pada kita semua. Mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Allah sentiasa, iaitu nambah ibadah pada Allah dan berjaga-jaga setiap pemberian nikmat Allah kepada kita, kerana semua nikmat itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah nak melihat setakat mana kita dekat dengan Allah dan setakat mana kita menjauh diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selamat itu orang yang mengambil nikmat Allah dan mendekat di Allah, itulah orang yang selamat, yang disebut oleh para ulama. Jadi sekarang ini dulu, wallahu a'lam azza syaitanir rajim. Alhamdulillah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azza sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jibna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.